Pertama, membaca Al-Quran dengan mentadabbur dan memahami maknanya dan beramal. Ini yang pertama sekali. Jadi cara nak dapat cinta Allah tidak ada jalan pintas. Mesti kita faham Al-Quran, mesti tadabbur dan beramal. Sebab yang Allah cinta semua Allah sebut dalam Quran. Tiba-tiba kamu tak faham, macam mana kamu nak buat apa yang Allah cinta? Bila kamu tak buat apa yang Allah cinta, kamu tak akan dapat cinta Allah. Kita bila cinta seseorang, kita nak buat apa yang dia suka. Kita nak dekat dengan dia, maka kena tahu apa yang dia suka. Maka begitu juga nak dapat cinta Allah, kita kena tahu apa yang Allah suka dan kita buat, barulah dapat cinta Allah. Jadi tadabbur Al-Quran satu persatu. Dan saya nak bagi contoh kisah. Ini disebut dalam hadis Hasan, hadis daripada Jabir. Hadis ni hadis Hasan kata Syekh Albani, diriwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ada dua orang sahabat. Ini kisah ni boleh kita jadi panduan setakat mana cinta sahabat kepada Al-Quran dan kepada Allah. Dalam satu peperangan Zatul Riqa'. Peperangan Zatul Riqa', Nabi dengan para sahabat balik daripada peperangan ni. Ada seorang musyrikin, ada kata isteri dia, ada kata kawan dia ditawan oleh tentera Islam. Jadi orang musyrikin ni bersumpah dengan nama Tuhan dia, demi Lat, demi Uzza, aku akan dapat balik tawanan yang ditawan oleh orang Islam, dan aku akan bunuh orang Islam, ataupun paling kurang aku akan jadikan mereka mengalir darahnya. Jadi dalam perjalanan balik selepas peperangan Zatul Riqa', di waktu malam Nabi berhenti di celah antara dua gunung sebelum sampai ke Madinah. Maka Nabi kata, okey, sekarang kita berehat, kita tidur kat sini, dan hendaklah siapa yang di kalangan kamu yang nak menjaga, nak mengawal tentera ni. Maka dua orang sahabat, seorang daripada Ansar, iaitu Abbad ibnu Bishru. Abbad ibnu Bishru daripada Ansar. Dan juga dia terlibat dalam peperangan pertama, iaitu peperangan Badar. Yang kedua, orang Muhajirin, iaitu Ammar bin Yasir. Jadi Abbad bin Bishru dengan Ammar bin Yasir, satu daripada Madinah, satu daripada Mekah. Bila sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi mengsaudarakan. Nabi menjadikan antara orang Madinah dengan Mekah sebagai macam adik-beradik. Jadi antara yang Nabi persaudarakan ialah antara Abbad bin Bishru dengan Ammar bin Yasir. Seorang daripada Mekah, seorang daripada, jadi macam adik-beradik. Okey. Jadi Ammar bin Yasir dengan Abbad bin Bishru angkat tangan, ya Rasulullah, kami nak mengawal tentera ni. Mereka berebut, walaupun ada risiko dia. Okey, lepas tu Ammar bin Yasir dengan Abbad bin Bishru pergi ke dia sebah antara dua celah gunung. Jadi Nabi cari tempat berehat pun, tempat tidur pun tempat yang strategik lah. Jadi kalau nak masuk tu ada macam ada pintu lah. Jadi Ammar bin Yasir dengan Abbad bin Bishru pergi kat pintu tu, mengawal kat situ. Kemudian Abbad bin Bishru bertanya Ammar bin Yasir, kamu nak pilih yang mana ni? Kamu nak tidur awal ataupun nak tidur akhir? Sebab dia kena ratib lah dan bergilir. Dua-dua tak boleh jaga, dua-dua tak boleh tidur. Maka Ammar bin Yasir buat pilihan. Dia kata, okey, aku nak tidur di awal. Aku nak tidur di awal dan aku nak jaga di akhir malam. Maka Abbad bin Bishru setuju. Kemudian Ammar bin Yasir tidur. Abbad bin Bishru dia buat apa? Agak-agak dia buat apa ni? Ini ditugas untuk mengawal tentera. Maka Abbad bin Bishru berdiri solat. Dalam keadaan malam, dalam keadaan penat, balik daripada peperangan, dalam keadaan sedang di-attack oleh musuh, dia boleh solat. Dia bukan main dam, bukan main haji. Dia pun solat.
Ada riwayat mengatakan dia baca surah Al-Kahfi. Kemudian orang musyrikin tadi yang bersumpah untuk dapat balik kawan dia yang ditawan oleh tentera Islam, dia nampak Abbad bin Bishru ni sedang berdiri. Dia pun panah. Dan panahannya tepat kena Abbad bin Bishru. Abbad bin Bishru tengah solat. Bila tengah solat, panah mengenainya, dia cabut dan dia teruskan solat. Darah dah keluar. Kemudian orang musyrikin nampak tak tumbang, dia panah kali kedua. Abbad bin Bishru cabut panah yang kedua dan teruskan solat. Orang musyrikin panah kali ketiga, Abbad bin Bishru cabut panah ketiga, tapi dia dah darah banyak keluar. Dia pun berjalan tempat Ammar bin Yasir tidur. Dia pun kejut. Wahai sahabatku, bangun sebab aku dah cedera parah ni. Aku dah lemah ni. Maka bila Ammar bin Yasir nampak Abbad bin Bishru cedera parah, dia pun tanya, kenapa kamu tak kejut aku ketika kali pertama kamu dipanah? Kenapa kejut setelah dah 3 kali dah berdarah banyak, dah cedera parah ni? Dengar jawapan Abbad bin Bishru. Dia kata, ketika itu aku sedang membaca Al-Quran dan aku sangat-sangat seronok dengan bacaan itu, dan aku rasa tak nak berhenti. Aku rasa tak nak berhenti sebab seronok dengan baca Al-Quran tu. Dan aku rela nyawa aku terhenti daripada aku berhenti membaca Al-Quran. Saya ulang. Aku rela nyawa aku terputus daripada bacaan Al-Quran aku terputus. Kalau bukan kerana pesan Rasulullah supaya mengawal tentera, aku akan sambung solat. Tapi aku takut kalau aku sambung solat, mungkin musuh datang menyerang. Maka sebab itu aku berhenti dan aku bagi tahu pada kamu. Pengajarannya apa? Pengajarannya ialah manusia akan dapat cinta Allah melalui Al-Quran. Bila dia baca Quran, bila dia tadabbur, dia seronok sampai tak rasa sakit. Sampai 3 kali panah pun dia tak rasa sakit. Bahkan dia boleh keluarkan panah tu, dia teruskan solat. Bahkan ucapannya yang terakhir apa dia kata? Aku lebih suka nyawa aku terputus daripada aku berhenti membaca ayat Allah. Subhanallah. Kita sangat jauh. Biasa kita berhenti baca Quran sebab apa? Sebab orang panah ke? Ataupun sebab bunyi orang call? Cuba muhasabah diri kita. Kita berhenti baca Quran sebab orang panah ke? Sebab orang call? Kita berhenti baca Quran sebab mengantuk ke? Sebab orang panah? Kita berhenti baca Quran sebab kena panah ke? Sebab ada masuk message? Itulah nilai kita. Inilah kita beribadat, kita solat, kita puasa, kita baca Quran, tapi tawar hambar. Tunggu nak habis muka surat. Tunggu nak khatam. Kita hadkan. Kadang-kadang sebelum habis muka surat, bunyi telefon letak. Bukan kena panah pun. Itulah nilai ibadat kita. Jadi muhasabah untuk diri kita semua, termasuklah saya. Baca Quran tak seronok. Baca Quran nak berhenti. Bila berhenti rasa lega walaupun tak faham. Jadi macam mana kita nak rasa nikmat halawatul iman, nikmat manisnya iman, nikmat cinta kepada Allah? Kalau kita baca ayat Allah pun tak seronok, rasa nak macam berhenti je. Imam baca panjang pun dah rasa. Kadang-kadang kita beritahu dah pesan iman, malam ni boleh tak baca pendek sikit? Ya Allah, mana cinta kita pada Allah kalau tak cinta pada ayat-ayat Allah? Ustaz, saya tak faham. Ya, itulah jawapan kita 20 tahun yang lepas. Itulah jawapan kita, tak faham. Tapi kita tak buat apa-apa. Yang masalah dunia, urusan dunia banyak kita jahil. Tapi dalam masa satu hari, dalam masa satu minggu kita tahu. Bahasa Inggeris kita tak tahu. Dalam masa sebulan, 2 bulan, setahun kita cekap. Tapi Quran 20 tahun tak faham, 20 tahun tak faham. 50 tahun tak faham, 50 tahun tak faham. Jauh sekali daripada nak menangis. Ya Allah, sebab tu tips yang pertama untuk dapat cinta Allah tidak ada lain.
Saya nak ulang sekali lagi. Ini paling-paling besar dan penting. Kalau kita baca sekadar nak khatam, kita baca sekadar nak pahala, kalau kita baca sekadar nak betulkan tajwid, kalau baca kerana bulan Ramadan, no. Sampai mati kita akan tak dapat rasa halawatul iman. Macam mana kita nak dapat Lailatul Qadar? Macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ni malam tu diturunkan Al-Quran. Malam tu menjadi hebat sebab Al-Quran turun. Kamu baca Quran tertidur, kamu baca Quran tak rasa manis, kamu baca Quran tak menangis, kamu baca Quran tak seronok, kamu baca Quran nak berhenti je. Macam mana kamu layak dapat Lailatul Qadar? Sebab tu saya sebut tadi para sahabat hebat. Hebat dia apa dia? Bukan banyak berjalan, bukan rumah besar, tapi hebat dia ialah dia cinta ibadat pada Allah sehingga dia mati dalam ibadat. Umar mati ketika solat, Osman bin Affan mati ketika baca Quran, Ali bin Abi Talib mati ketika mengejutkan orang solat subuh. Ya Allah, berapa ramai yang mati masa melancong, berapa ramai yang mati masa pergi bekerja, dan berapa ramai yang tertidur masa baca Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah dengan solat sunat selepas solat fardu. Solat sunat, banyakkan solat sunat. Bila malas solat sunat, itulah tanda kita tak cinta Allah. Bila habis solat fardu terus bangun ataupun sekadar berzikir, maka itulah tanda kita tak cinta Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali aku, ulama aku, orang bertakwa, maka aku ikhtar perang pada dia. Jangan benci pada ulama, jangan benci pada kekasih Allah, jangan benci kepada orang bertakwa. Sebab apa? Allah akan ikhtar perang pada mereka. Sayangilah ulama, sayangilah orang berilmu. Kemudian Nabi kata lagi, tidak ada hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku suka, melainkan amalan fardu. Jadi Allah paling suka bila hambanya buat yang fardu. Buat salat fardu, puasa Ramadan, buat haji, keluarkan zakat. Itu yang paling Allah suka bila kita buat yang fardu. Okey? Kemudian Nabi sambung lagi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku sentiasa mendekatkan diri. Selepas buat fardu, aku dah suka. Tapi hambaku tak cukup dengan fardu. Dia sentiasa terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunat. Solat sunat 12 rakaat, solat witir, solat duha. Maka Allah kata apa? Hatta uhibbah. Sehinggalah aku sangat cinta pada hamba ni. Jadi tips yang kedua, perbanyakkan amalan sunat. Sebab Allah lagi buat sunat, lagi Allah cinta. Bila malas buat sunat, Allah tak cinta. Dan sampai tahap apa? Dalam hadis ni Nabi sambung lagi. Fa iza ahbabtuhu, hadis ni hadis kerusi ya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'u allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'azani la u'izannahu. Sampai tahap apa? Dia buat yang fardu, aku suka. Dia buat yang sunat, aku lagi suka. Sampai tahap apa? Allah kata, sehinggalah telinganya hanya mendengar yang aku reda je. Bila yang melarut, yang melalut ke, yang sia-sia, dia terus tutup telinga. Sebab apa? Aku tak reda. Dan matanya hanya melihat yang aku reda sahaja. Kalau ibarat dalam hadis ni, Allah kata matanya macam mata aku. Iaitu matanya melihat yang aku reda. Dan tangannya hanya dia buat apa yang aku reda saja. Dia tak pukul orang, dia tak sakiti hati orang. Dan kakinya akan berjalan di tempat yang aku reda sahaja. Dia tak akan pergi tempat yang sia-sia ataupun maksiat. Dan kalau dia meminta padaku, pasti aku akan bagi. Dan kalau dia minta berlindung kepada aku, pasti aku akan lindunginya. Bila ni? Bila dia buat yang fardu, dan bila dia tambah lagi dengan yang sunat. Ya Allah, yang saya bercakap pun belum tentu sampai tahap tu. Semoga Allah beri nikmat ini kepada kita. Mata kita tengok ya Allah reda aja.
Mulut bila nak cakap fikir 10 kali. Aku cakap ni Allah tak suka, stop. Bila Allah tak suka, tak ada kebaikan, berhenti. Itu sampai tahap kita mendahulukan cinta Allah lebih daripada nafsu kita. Okey, yang ketiga. Tips yang ketiga untuk mendapat cinta Allah. Sentiasa berzikir pada Allah. Tengok susunan dia. Kalau kita tak tadabbur Al-Quran, kita tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, mulut susah nak berzikir. Sebab tu step pertama, ramai orang zikir, tapi dia tak faham Quran. Zikirnya tak ke mana. Fikirannya melayang. Fikirnya melayang. Kadang-kadang dia hafal Quran, tapi dia tak ada cinta Allah. Sebab apa? Dia tak tadabbur Al-Quran. Dia tak faham apa yang Allah nak, apa yang Allah tak suka. Dia tak faham. Jadi yang ketiga, sentiasa berzikir pada Allah dalam semua keadaan. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Bahkan Aisyah kata, Nabi tak pernah tak berzikir pada Allah. Melainkan ketika dia berhadap besar sahaja. Berhadap kecil, Nabi berzikir. Sebab tu penting amalkan zikir harian yang Nabi ajar. Antara ciri-ciri orang yang sentiasa berzikir pada Allah ialah dia amalkan zikir Nabi yang setiap hari itu. Setiap peristiwa, setiap keadaan ada zikirnya. Keluar masuk rumah ada zikir. Masa nak makan ada zikir. Sudah makan ada zikir. Keluar masuk tandas ada zikir. Masa nak tidur ada zikir. Bangun pagi ada zikir. Berjalan ke masjid ada zikir. Nak pergi masuk masjid ada zikir. Keluar masjid ada zikir. Orang buat baik pada kita ada zikir. Semua ada zikir. Menunjukkan apa? Orang beriman kena sentiasa berzikir. Kalau dia tak hafal zikir harian tu, makna dia belum sampai tahap orang yang betul-betul cintakan Allah. Macam mana dia cinta Allah, dia tak sebut pun zikir-zikir. Macam mana dia nak sebut sebab dia tak hafal pun. Saya ada satu buku Nafana Doa dan Zikir Harian. Tapi sekarang dah habis cetak, kita akan cetak ulang cetak selepas raya nanti insya-Allah. Yang keempat, dia utamakan cintanya, dia utamakan cinta Allah lebih daripada cinta nafsunya ketika bertemu dengan nafsu. Ini sukar. Kita boleh utamakan cinta Allah bila tak ada nafsu lah. Bila kebetulan sihat, kebetulan tak sibuk, masuk waktu kita pun ambil wuduk pergi salat. Tapi ketika kadang-kadang kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan anak, sibuk dengan bisnes, masa tu bertemu dengan nafsu. Kalau kita cinta Allah, kita nak cinta Allah, kita lawan nafsu, kita kalahkan yang dituntut oleh nafsu dan kita buat yang Allah. Itu hebat. Kadang-kadang kita tengok benda yang haram kan. Nampak benda haram, masa tu bertembung dengan cinta Allah, dengan cinta nafsu. Kita tundukkan mata. Sebab apa? Ya Allah, Engkau sedang melihat aku dan Engkau sangat cinta bila aku tunduk pada kehendak Engkau. Kita pun lawan nafsu tunduk. Kadang-kadang kita nak bercakap tu, nak cakap, nak lepas. Tapi ingat, Allah kata jangan cakap kecuali yang baik. Jangan cakap sampai menyakitkan hati orang. Kita pun lawan nafsu, stop. Kamu ada nak cakap apa-apa tak dikah? Macam nak? Okey, ada. Tapi saya fikir balik, tak baik. Itu insya-Allah kita akan rasa kemanisan iman. Yang kelima, selalu tadabbur nama-nama dan sifat Allah. Selalu perhati, tadabbur, menghayati nama-nama dan sifat Allah. Kadang-kadang kita tak kenal Allah sebab nama Allah pun kita tak tahu. Kita semata-mata hafal je. Tapi maksud nama Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim, sayangnya Allah pada kita ni, Allah bagi kita sihat ni, boleh dengar tadabbur Al-Quran. Berapa ramai yang dah mati dalam kubur sedang buat apa? Ya Allah, 2 hari lepas makcik isteri saya meninggal. Umur 65 meninggal. Sekarang duduk dalam kubur buat apa? Berapa ramai yang berada dalam kubur tak tahu buat apa. Mungkin dia azab, mungkin dapat nikmat, kita tak tahu. Dan kita akan menyusul mereka. Mungkin kita mati besok ke, minggu depan ke, kita akan berada dalam kubur. Cuba fikir nasib. Tapi Allah masih sayang pada kita, Allah masih panjang umur, dan Allah masih sayang pada kita. Allah bagi peluang untuk kita dapat 10 akhir Ramadan. Allah masih bagi peluang untuk kita duduk kelas tadabbur Al-Quran. Ya Allah, selalulah fikir nama-nama Allah, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Jabbar, banyak lagi nama-nama Allah, Al-Halim, yang kalau Allah nak azab manusia yang derhaka pada dia, sekelip mata, kun fayakun. Tapi kita buat dosa setiap hari, Allah biarkan. Kita buat dosa setiap hari, Allah bagi sihat.
Kita buat dosa setiap hari, Allah bagi kita dapat makan sedap. Maka selalulah ingat nikmat Allah kepada kita melalui nama-nama dia. Yang keenam, bila kita beribadat kepada Allah, hendaklah ada rasa kita orang yang paling hina. Bila beribadat kepada Allah, puasa ke, baca Quran ke, masa solat ke, bangun malam ke, kena ada rasa paling hina. Aku paling jahat, paling banyak dosa, paling hina. Jangan ada rasa aku dah okey. Sejak start awal Ramadan ni selalu salat malam habis. Aku dah okey. Sejak bulan Ramadan ni aku selalu sedekah setiap malam habis. Aku dah okey ni, puasa ni alhamdulillah. Sebab PKP pun tak banyak keluar, tak banyak dosa. Okey. Rasa okey tu menghapuskan kemanisan beribadat. Jadi hebat macam mana pun kena rasa sentiasa merendah diri. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang sentiasa beriman, beribadat, tidak syirik dan selalu sedekah ni, bukan bermusim, sepanjang masa, tapi hatinya tetap takut tak diterima. Jadi sifat takut tak diterima, sifat rasa rendah diri, sifat rasa hina, sifat rasa banyak dosa adalah sifat yang terbaik yang akan membuahkan kemanisan iman. Yang ketujuh, kena ada waktu kita berkhalwat dengan Allah. Kena ada waktu untuk kita berkhalwat dengan Allah, khususnya ketika baca Al-Quran. Jangan baca Quran depan orang, depan anak kan. Lepas tu letak telefon, ya Allah. Macam mana kita nak rasa kemanisan? Ha? Tengah-tengah bercakap dengan Allah, tiba-tiba orang tanya kita, kita pun jawab. Kita tak akan rasa kemanisan sebab kita tak hormat pun kepada Allah. Tengah bercakap dengan Tuhan Rabbul Alamin, hanya makhluk tegur kita jawab. Dalam 20 tahun, 50 tahun kita banyak habis masa dengan makhluk. Dengan Allah sikit je. Ketika sikit tu pun kita curi lagi. Sempat lagi buka telefon, tengok mesej. Kita betul-betul tak berhadap dan tak rasa kebesaran Allah dan tak mungkin rasa kemanisan iman. Jadi pilihlah waktu khalwat, kita bersunyi-sunyi dengan Allah. Tutup telefon, jauhkan, kalau boleh bangun tengah malam. Semua anak tak ada, cucu tak ada gangguan. Fokus, menangislah. Kalau sahabat boleh pensan baca Quran, mendengar Al-Quran, sahabat boleh mati. Saya pernah sebut, ada seorang salafus salih, nama dia Al-Awfa bin Az-Zurarah. Zurarah bin Al-Awfa, seorang tabi'in, bila dia dengar ayat daripada surah Al-Mudassir, apa tu? Fa iza nuqira fin naqur, bila sangkakala ditiup, fa zalika yauma izin yaumun asir, maka itulah hari yang sangat sukar. Dia ni seorang tabi'in dan seorang yang beriman, seorang yang soleh, seorang yang alim, tapi bila dengar ayat Quran cerita tentang suasana yang menakutkan pada hari kiamat, dia boleh mati dalam solat. Jadi kita macam mana nak menangis? Bagaimana kita nak rasa kehebatan Allah bila baca Quran? Kita pilih waktu pun tak sesuai. Baca ketika ada anak, ketika ada cucu, ketika berkumpul ramai-ramai, telefon duduk sebelah. Macam mana nak rasa kebesaran Allah dan nak menangis? Okey, yang ke-8, sentiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sentiasa bergaul dengan orang yang soleh. Carilah kawan-kawan yang baik, yang selalu mengingatkan kita, yang selalu jaga ibadat, yang selalu menuntut aurat, yang selalu banyak agama, banyak ilmu. Berkawanlah dengan dia. Jangan duk berkawan dengan orang yang lara. Bukan makna putus hubungan, bukan. Bila nak pilih kawan, Nabi pun pesan, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang ikut agama kawan dia. Terikut dengan budaya kawan dia. Kawan dia suka cakap bisnes, dia pun terikut. Kawan dia suka cakap pasal makan, dia pun cakap pasal makan. Tapi kalau kawan dia suka cakap pasal Quran, suka cakap pasal sunnah, insya-Allah dia akan akan kena tempias. Yang ke-9, jauhkan diri daripada apa saja yang boleh menyebabkan kita melakukan dosa dan hati menjadi keras. Jauhkan diri daripada
Apa saja yang menyebabkan kita buat dosa. Kadang-kadang kawan tu suka mengepak, jangan pergi. Kalau kadang kita pergi ke kedai, bila pergi kedai membazir, jangan pergi. Suruh orang lain pergi, bagi duit cukup-cukup, bagi list barang. Kita ni jangan pergi sebab kita jenis apa? Pantang tengok, semua nak beli. Walaupun barang tu dah ada ataupun tak perlu. Itu antara ciri-ciri orang yang cinta ke Allah. Dia tak nak sebab Allah tak suka orang membazir. Jadi kalau aku pergi kedai ni mesti membazir. Kalau aku masak ni mesti membazir. Sebab apa? Barang pun banyak. Jadi benda-benda tu kecil, tapi kalau lama-lama dia akan menyebabkan hati kita keras. Dan yang terakhir, yang ke-10, bertaubat kepada Allah bila buat dosa. Bertaubat segera kepada Allah bila buat dosa. Bahkan bertaubat sepanjang masa. Bertaubat, beristighfar sepanjang masa. Jangan, kalau kita kata bila buat dosa, memang kita akan selalu buat dosa. Jadi sepatutnya istighfar tu ataupun bertaubat sepanjang masa. Dan bila nak bertaubat, tak payah tunggu tengah malam. Tak payah tunggu salat sunat taubat. Taubat ni astagfirullah, tinggal dosa, menyesal dan berazam tak akan buat, tak akan ulang. Cukup. Semoga bulan Ramadan ini kita akan dapat anugerah yang paling mahal. Bukan Lailatul Qadar, tapi keampunan Allah. Sehingga Nabi kata, siapa yang berlalu bulan Ramadan tapi masih belum diampun, maka celakalah dia. Jadi Nabi tak kata tak dapat Lailatul Qadar, tapi tak diampun, orang macam ni celaka. Maka sebab itulah tips yang ke-10, kena sentiasa, selalu, setiap masa istighfar. Pagi 100, petang 100, malam 100, setiap masa kita kena beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.